Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okay, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk yang cikgu akan ajar pada minggu ini ialah yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okay, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 6. Ya. Untuk tajuk ini, standard pelajaran yang murid-murid perlu kuasai ialah 5.1.1 dalam kurungan I, maksudnya 1 Roman. Okey, kemahiran adalah tata bahasa untuk tajuk ini. Okey, mari kita mulakan. Okey. Okey, aktiviti PDPC pada minggu ini ialah pengenalan. Yang pertama, pengenalan pada PDPC. Okey, yang tadi tu. Okey, yang kedua, cikgu akan terangkan tentang standard pelajaran. Okey, yang ketiga, kata nama am. Apa itu kata nama am beserta contoh. Yang keempat, menyenaraikan kata nama am dalam gambar dan teks. Jadi lepas ni murid-murid rujuk je muka surat 6. Teks yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okey, kita akan murid-murid akan senaraikan. Okey, cikgu akan senaraikan kata nama yang terdapat dalam teks. Nanti murid-murid akan senaraikan kata nama am yang terdapat dalam gambar. Okey, yang kelima, latihan membina ayat. Okey, yang pertama, yang tadi pengenalan tadi, yang tua dihormati, yang muda disayangi, buku teks halaman 6, tata bahasa, kata nama am, kemahiran tata bahasa. Okey, standard pelajaran 5.1.1 dalam kurungan I ataupun dalam kurungan 1 Roman. Memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks tidak formal. Maksudnya murid-murid dapat memahami, dapat mengenali apa itu kata nama am dan dapat menggunakan kata nama am tersebut mengikut konteks yang tidak formal. Okey, kata nama am. Apa itu kata nama am? Okey, yang pertama, kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, api dan basikal. Okey. Yang kedua, kata nama am boleh terbina daripada kata dasar sahaja, kata dasar. Dan juga kata terbitan. Terbitan maksudnya ada imbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Yang ketiga, kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Maksudnya sini berbeza dengan kata nama khas. Okay, kata nama khas murid-murid perlu pada permulaan perkataan tu kena tulis huruf besar. Tak kiralah di depan ayat ataupun di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Semuanya ditulis dengan huruf besar. Berbanding dengan kata nama am, okay, ia perlu ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Kata nama am tu ada di mula-mula ayat. Yang tu barulah ditulis dengan huruf besar. Permulaan ayat ni mana-mana perkataan mesti huruf besar. Tapi kata nama am secara umumnya ditulis dengan huruf kecil. Okey, mari kita lihat teks muka surat 6. Okey, cikgu baca di sini. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Okey.
Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa. Menyapa maksudnya menegur. Menyapa tu maksudnya menegur. Lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Warga emas tu maksud dia orang yang sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia. Dipanggil warga emas. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Okey, dalam ayat ini, dalam teks ini, mari kita senaraikan kata nama am yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey, yang pertama, yang cikgu dah senaraikan, jiran. Jiran, mana jiran? Mereka ternampak jiran mereka iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah. Jiran. Ni kan. Ni jiran. Ni jiran kan. Jiran. Yang kedua, bungkusan. Bungkusan ni kata terbitan. Yang jiran tadi tu kata dasar kan, dia ambil daripada kata dasar. Bungkusan, ada imbuhan an di belakang bungkus tu. Bungkusan pun kata nama am. Pak Cik Ismail dan Mak Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Yang ketiga, sayur, ikan, ayam, telur. Itu pun kata nama am. Cikgu sekalikan, dia banyak, ada 4 tu. Cikgu sekalikan. Sebab dia dalam satu ayat kan. Jadi cikgu masukkan sekali yang ketiga tu. Jadi keempat-empat perkataan tersebut merupakan kata nama am. Bungkusan itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Yang seterusnya, barangan rumah. Barangan rumah. Dia ada satu lagi. Cikgu tak tulis kat sini. Menuntun basikal. Basikal tu pun kata nama am kan. Mana ayat dia? Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Menuntun basikal. Basikal tu merupakan kata nama am. Seterusnya, barangan rumah. Dalam ayat, Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut. Barangan pun kata terbitan. Ada imbuhan an dekat barang tu kan. Kata dasarnya barang. Barang pun kata nama am juga. Lepas tu ada imbuhan, barangan. Yang itu pun kata nama am. Ke rumah mereka. Rumah tu pun kata nama am. Kita tengok gambar yang kedua. Menyeraikan kata nama am dalam teks dan gambar. Yang ni cikgu senaraikan kata nama am yang terdapat dalam teks. Nanti latihan nanti cikgu mahu murid-murid senaraikan kata nama am yang terdapat dalam gambar buku teks ni. Ada 2 kata gambar kan. Mana gambar tadi? Gambar yang pertama, situasi 1. Mereka berempat, Hadif dan Aina menuntun basikal sambil berbual-bual dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah kan. Yang ni nanti murid-murid akan senaraikan kata nama am yang terdapat dalam gambar. Situasi 2. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Mak Cik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Mak Cik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut.
Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Okey. Dalam teks ini, dalam situasi ini, cikgu dah senaraikan ada beberapa kata nama am, kata nama am. Okey, yang kelima dalam gambar ni, tapi yang kelima ni dalam yang pertama untuk gambar ni. Tapi untuk dalam teks nombor 5, tamu rumah. Tamu rumah itu pun merupakan kata nama am. Okey, Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah. Tamu rumah merupakan kata nama am. Kata nama am. Okey, warga emas. Warga emas pun kata nama am. Warga emas kata nama am. Hadif ke ayat mana? Ke ayat ni. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Warga emas merupakan kata nama am. Okey, minuman. Minuman pun daripada kata terbitan sebab ada imbuhan akhiran. Jadi minuman, kalau minum saja kata kerja. Bila ada imbuhan akhiran an di belakang tu menjadikan kata kerja tersebut bertukar menjadi kata nama am, minuman, iaitu sejenis air yang boleh diminum. Minuman. Makcik Timah menghidangkan minuman untuk mereka. Okey. Yang ke-8, bekalan makanan. Bekalan makanan. Itu pun kata nama am. Okey, Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Okey, mari kita lihat Mungsi Cilik. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Bersifat umum kan. Kalau khusus pula baru jadi kata nama khas. Contohnya kereta. Kereta apa? Proton Saga. Yang tu kata nama khas. Toyota. Dia dah jadi kata nama khas. Kalau sebut kereta saja, kata nama am. Tapi bila sebut jenama dia, khususkan, jadi jadi kata nama am. Kalau khusus, kata nama khas. Contohnya macam kereta tadi. Kalau sebut kereta saja, dia kata nama am. Kalau sebut ada Nissan, Nissan, Toyota, Honda, itu kata nama khas. Sama juga macam sekolah. Sekolah kata nama am. Tapi bila sebut Sekolah Kebangsaan Kota Masai, terus jadi kata nama khas. Yang tu kena tulis huruf besar. Yang sekolah saja tadi, kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Kecuali permulaan ayat. Okey. Latihan di rumah. Okey, latihan di rumah. Kita lihat latihan di rumah. Okey, nanti gambar ni, dua gambar yang dalam buku teks, asalnya dalam buku teks. Okey, cikgu pindahkan menjadi hitam putih. Nanti di ruang kosong ni, nanti murid akan labelkan kata nama am yang terdapat dalam gambar tersebut, yang berhampiran dengan ruang kosong tu. Contohnya yang ni kan. Okey, yang ni. Ni gambar-gambarnya. Nanti cikgu masukkan dalam bentuk dokumen. Dalam dokumen, jadi murid-murid boleh besarkan, boleh jelas, yang lebih jelas. Okey, kita tengok. Okey, apa soalan dia? Senaraikan 10 kata nama am yang dalam gambar di bawah. Kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut. Nanti murid-murid senaraikan, letak kata nama am ni apa sini, kemudian bina ayat. Contohnya yang ni kan, bungkusan. Yang Pakcik Ismail pegang tu merupakan bungkusan. Bungkusan merupakan kata nama am. Jadi tulis, tengok contoh ayat ni yang cikgu tulis ni. Bungkusan. Pakcik tulis dulu bungkusan atas tu.
Kemudian contoh ayat, Pak Cik Ismail membawa satu bungkusan berisi bawang. Itu contoh ayat. Jadi untuk lain-lain ayat, murid-murid kena letak dekat yang berhampiran petak kosong tu apa? Kata nama am. Contohnya yang atas tu kan, rumah. Tulis rumah. Yang bawah tu apa? Tulis. Tulis. Okey. Ini gambar yang kedua. Okay, gambar kedua. Senaraikan 10 kata nama am dalam gambar di bawah, kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut. Jadi, gambar yang pertama ni ada 5. Okay, murid-murid kena senaraikan kata nama am. Yang kedua pun ada 5. Jadi, ada 10 semuanya kata nama am dalam gambar, dalam 2 gambar ni. Jadi, nanti apa yang murid-murid perlu buat, okay, buat latihan ini dalam buku Tata Bahasa BM1, buku kecil 2 minggu lepas, dalam 2 pengajaran dan pembelajaran lepas, 2 sesi lepas, murid-murid guna 2 buku besar kan, BM3 dan BM4. Okay, untuk minggu ini guna buku kecil bergaris 1 untuk dijadikan sebagai BM1 di bawah tanda BM Tata Bahasa. Okay, yang kedua, print gambar yang cikgu lampirkan dalam fail dokumen. Okay, nanti cikgu lampirkan, murid-murid buka cikgu dalam lampiran tersebut, print. Okay, kalau tak ada print, kalau tak ada printer, murid-murid boleh datang rumah cikgu dekat Mangga 5, nombor 53 Mangga 5. Ambil yang cikgu print tu. Okey, rujuk buku teks bahasa Melayu muka surat 6 ketika membuat latihan. Sebab gambar tu cikgu ambil dalam buku teks juga. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 6. Kalau murid-murid nak photostat gambar tu pun boleh, tak nak. Kalau tak ada printer tapi tak nak datang rumah cikgu, murid-murid boleh photostat sebab, dan kemudian senaraikan dekat kata nama dalam gambar tersebut. Kalau tak yang petak tu pun yang benda lain yang terdapat dalam gambar tu, murid-murid boleh tulis kata nama apa yang terdapat dalam gambar. Cikgu nak 10 kata nama. Okey. Yang kelima, rujuk contoh format latihan cikgu yang cikgu lampirkan. Ada format latihan. Jangan buat seperti yang cikgu dah rangka ni, format dia. Okey, contohnya kan, yang ni kan. Okey, tengok. Contoh format latihan. Tulis hari esok, hari ni lah, hari ni hari Ahad. Tarikh 7 Februari 2021. Tulis tajuk, tulis tarikh, hari dan tarikh. Yang kedua, tulis tajuk, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Tulis standard pelajaran 5.1.1 dalam kurungan I kan. Arahan, tulis arahan. Jangan terus buat, tulislah arahan. Okay, senaraikan kata nama am di ruangan kosong dalam gambar. Kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut. Nanti dah print gambar ni, tampal dalam buku tu, tampal. Kemudian murid-murid bina ayat. Jangan tampal yang cikgu bagi ni. Tulis tangan, cikgu nak kamu tulis tangan. Semua sekali, kecuali gambar. Gambar print dan tampal. Yang lain-lain tu tulis tangan, bukan tampal. Buku yang kamu tulis tu kecil je. Kalau tampal banyak-banyak nanti dia tebal kan, jadi susah nak tutup kan. Jadi yang tampal cuma 2 gambar ni. Kemudian awak senaraikan kata nama am yang terdapat dalam gambar. Kemudian bina ayat yang macam cikgu buat tadi kan. Contoh, kata nama am bungkusan. Dalam gambar tersebut ada kata nama am bungkusan. Okey, ayatnya Pak Cik Ismail membawa bungkusan berisi bawang yang baru dibelinya tadi. Itu ayatnya. Okey. Untuk lain-lain, gambar ni apa? Contohnya rumah kan, kata nama am rumah. Bina ayat rumah.
pasir. Bina ayat pasir. Basikal kan. Bina ayat basikal. Okey. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan ni. Okey, itu saja. Itu saja dari cikgu. Kalau ada apa-apa masalah, boleh mesej cikgu secara peribadi. Dan kalau rasa nak hantar buku, kamu boleh hantar buku yang telah kamu buat pada hari Selasa. Pada hari Selasa, kamu boleh datang ke rumah cikgu, nombor 53 Jalan Mangga 5. Kamu boleh hantar ke semua latihan yang telah kamu buat